Baik, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi kita kembali dalam satu sesi live hari ini di mana saya hendak mengajukan beberapa pertimbangan ya buat tiga gabungan, iaitu Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional sempena ya pilihan raya negeri Johor yang bakal berlangsung ya. Jadi pastikan anda share ramai-ramai supaya perkara ni akan sampai kepada telinga kepimpinan BN, PN dan PH, dan juga dengan harapan kita boleh mendapat satu reaksi daripada pemimpin-pemimpin gabungan-gabungan berkenaan. Dan jika ada gangguan siaran, jangan ke mana-mana, saya akan ulang siaran. Baik, jadi bagi memulakan ya hujah saya, jadi semalam pukul 10 malam saya telah membuat satu live khas ya. Semalam ada dua live, jadi rujuk dua-dua live itu. Dalam live pertama waktu petang, saya terkhilaf dengan menganggap bahawa tidak akan ada ya perwakilan daripada pejuang di PRN Johor. Jadi sambil saya membincangkan berhubung MOU, saya menganggap bahawa jika tidak ada pejuang, peratusan yang keluar mengundi di Johor akan rendah. Tetapi selepas saya dapat maklum bahawa pejuang sebenarnya akan masuk secara solo di Melaka, bertanding 42 kerusi, maka saya membuat satu lagi live pukul 10 bagi memperbetulkan kenyataan saya berhubung penglibatan pejuang, dan telah mengisytiharkan bahawa saya menyokong ya calon-calon pejuang di Johor, dan kehadiran pejuang di Johor akan mengubah segala-galanya ya, kerana sekarang rakyat ada alternatif, dan saya percaya ramai akan keluar mengundi. Dan saya telah meminta ya Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional bersiap sedia ya, kerana akan berlaku lakaran sejarah baru di Johor, di mana akan berlaku kemunculan satu segmen besar daripada blok kuasa ketiga pada pilihan raya negeri. Jadi hari ini saya ingin mengetengahkan beberapa perkara yang rakyat Johor dan rakyat Malaysia secara keseluruhannya tertanya-tanya ya. Dan benda ni sebenarnya apabila anda mendengar, anda akan tahu bahawa ianya bukan rekaan, malah ianya adalah sesuatu yang sedia ditanya oleh pelbagai pihak ya di media sosial ya, berhubung perkara-perkara tertentu yang telah berlaku kebelakangan ini. Baik, pertama sekali, di dalam pilihan raya negeri Johor sudah menjadi kewajipan bagi Barisan Nasional dan Perikatan Nasional yang merupakan gandengan dalam kerajaan persekutuan bagi menjelaskan sejelas-jelas mungkin kepada rakyat Johor kenapakah kedaulatan undang-undang tidak ditegakkan, tidak dihormati dalam isu melibatkan azam baki. Saya cabar ya Barisan Nasional dan Perikatan Nasional menjelaskannya, khususnya UMNO, kerana ini adalah kerajaan pimpinan UMNO. Makna secara ringkas kita panggil kerajaan UMNO ya, sebab saya guna pakai logik Najib dengan Zahid. Sebab bila Muhyiddin jadi Perdana Menteri, mereka kata itu adalah kerajaan Perikatan Nasional. Jadi ikut logik itu sekarang ni kerajaan Barisan Nasional. Jadi jelaskan kepada rakyat kenapa azam baki tidak direhatkan, kenapa azam baki dikekalkan sebagai pengerusi SPRM ataupun ketua SPRM dalam pada siasatan Suruhanjaya Security telah dilakukan terhadapnya ya, kerana Azam Baki sebagai ketua SPRM telah memulakan satu siasatan terhadap Suruhanjaya Security, dalam pada Suruhanjaya Security melakukan siasatan terhadapnya. Ini salah kerana ianya boleh disifatkan sebagai satu bentuk intimidasi oleh Azam Baki terhadap Suruhanjaya Security, memandangkan Suruhanjaya Security sedang menyiasatnya. Dan
Ini menjurus kepada satu kenyataan daripada Suruhanjaya Security yang sama-sama, yang tidak masuk akal, yang tidak mengatakan Azam Baki tidak melakukan kesalahan, tetapi tidak juga menyatakan Azam Baki melakukan kesalahan. Maknanya tergantung. Ya. Jadi penjelasan ini bukan hanya tidak boleh diterima, tetapi ianya sudah menyimpang daripada prinsip-prinsip kedaulatan undang-undang kerana Azam Baki tidak direhatkan dan berlaku syak bahawa ada usaha daripada pihaknya untuk campur tangan. Ya. Dan kerajaan pula meminta kita mempercayai Suruhanjaya Security ini adalah satu bentuk campur tangan juga kerana kerajaan seharusnya tidak memihak, ya, dan sebaliknya menegaskan agar peguam negara membuat ketetapan dalam hal ini. Dan sebaiknya oleh kerana SPRM ialah agensi kerajaan, sepatutnya diadakan Suruhanjaya siasatan bebas atau siasatan khas untuk menyiasat Azam Baki. Semua ini tidak dilakukan dan rakyat di luar sana secara majoritinya meluat dengan cara kerajaan menangani isu-isu yang bersangkut paut dengan kedaulatan undang-undang. Ini harus dijelaskan. Saya yakin saya boleh beritahu awal-awal lagi benda ni tidak mungkin dijelaskan oleh kerajaan, ya. Dan sekarang oleh kerana berlaku pilihan raya negeri, maka rakyat nak pilih di kalangan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri ataupun calon-calon yang bertanding siapa yang patut duduk dalam Dewan Undangan Negeri agar boleh dibentuk kerajaan negeri berdasarkan kemahuan rakyat. Jadi untuk itu kerajaan rakyat Johor nak tahu, kalau esok kita pilih kerajaan baru menerusi pemilihan, ya, calon-calon, jadi adakah kerajaan yang bakal tertubuh ni akan menegakkan kedaulatan undang-undang, atau adakah ianya akan jadi cacah merba tidak masuk akal seperti yang ada sekarang. Jadi ini cabaran hebat. Saya galakkan rakyat Johor tekan kerajaan untuk menjawabnya, dan saya cabar kerajaan untuk menjawab perkara ni kepada rakyat Johor. Memang rakyat Johor, rakyat Malaysia nak tahu apa penjelasan kerajaan. Dan awal-awal lagi saya beritahu tidak ada penjelasan. Semuanya 2 kali 5, 5 kali 2. Kemudian rakyat Johor juga nak tahu, ya, bagaimana kerajaan boleh leka, boleh gagal dalam isu menangani banjir. Ya. Ini saya serahkan kepada Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Ismail Sabri yang secara tidak langsung telah menyokong pilihan raya negeri Johor, ya, bagi menjawabnya kepada rakyat Johor. Bagaimana boleh leka, bagaimana boleh keluar kenyataan bahawa ini bukan bidang kuasa saya, ini bidang kuasa NADMA, apabila Menteri Besar Selangor telah memanggil Ismail Sabri bagi meminta agar kerajaan mengerahkan aset persekutuan ke Selangor. Ya. Sila jawab. Dan rakyat Johor nak tahu. Okey. Rakyat Johor nak tahu jika ada pemilihan calon-calon kepada Dewan Undangan Negeri dan seterusnya terbentuk satu kerajaan baru di Johor, apakah kerajaan Johor ni masih akan, ya, mengulangi kesilapan kerajaan pusat, ya, dan terus melakukan perkara-perkara aneh, ya, dan tidak mampu menangani masalah-masalah yang berbangkit. Sila jelaskan. Sebab akhirnya calon yang akan bertanding adalah calon BN, PH dan juga PN. Jadi mereka mewakili Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Jadi rakyat nak tahu, adakah wakil-wakil dari parti ini mampu melakukan yang terbaik, sedangkan di peringkat persekutuan semuanya carca merba, semuanya tidak boleh berfungsi dengan baik, ya, semuanya main lepas tangan. Seperti Ismail Sabri lepas tangan kat NADMA lepas tangan kat Ismail Sabri, NADMA lepas tangan kat entah mana, ya, kemudian sandiwara yang dilakukan oleh menteri-menteri dan sebagainya, semuanya adalah berasal daripada Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, ya. Jadi beri rakyat sebab mengapa perlu percayai Perikatan Nasional dan Barisan Nasional yang telah mengkhianati mandat rakyat, ya, menerusi langkah Sheraton,
dan kemudian memudaratkan ekonomi negara, memudaratkan kesihatan negara, memudaratkan segala-galanya, politik dan sebagainya dalam tempoh hampir 2 tahun dengan pelbagai kegagalan. Mengapa sekarang perlu percaya balik? Ya, sedangkan tak seharusnya lagi diadakan PRN Johor. Mengapa perlu halalkan percaturan, ya, untuk menumbangkan kerajaan negeri? Ya. Ingat, kalau mereka mengkhianati mandat rakyat, ini bermakna, dan masuk kerajaan menerusi pintu belakang, ini bermakna mereka tidak hormati keputusan rakyat. Jika tidak menghormati keputusan rakyat, atau secara ringkasnya tidak menghormati rakyat, masa kan pemimpin-pemimpin yang dilantik ni akhirnya akan terdiri daripada mereka yang berjuang demi rakyat. Itulah sebabnya sekarang kita lihat mereka berjuang demi kuasa dan kedudukan. Lebih-lebih lagi apabila kerajaan rapuh, lagilah Perdana Menteri takut untuk mengambil apa-apa tindakan terhadap menteri-menteri yang tidak bertanggungjawab. Itulah yang akan terjadi apabila kita memilih pemimpin di kalangan pihak pengkhianat ataupun pihak yang tidak berjuang demi rakyat. Ya, so ini yang kerajaan perlu beritahu kepada rakyat Johor. Ini yang Perikatan Nasional perlu beritahu kepada rakyat Johor. Inilah yang Barisan Nasional perlu beritahu kepada rakyat Johor. Why? Perlu percayakan kita lagi sedangkan kita dah gagal segagal-gagalnya dan dah buktikan benda ni berulang kali. Kemudian Pakatan Harapan pula sila jelaskan kepada rakyat Johor mengapa tanda tangan MOU. Sedangkan MOU ni kononnya demi rakyat. Kononnya untuk elak pilihan raya awal selagi masalah kesihatan tidak dibendung sepenuhnya. Kita lihat kenyataan Pakatan Harapan terkini. Di perenggan atas, ini saya terpaksa setuju dengan seorang pemimpin UMNO yang telah mengetengahkannya. Di bahagian atas dia kata tak patut ada pilihan raya negeri sebab wabak penyakit ni. Tapi 2 perenggan selepas tu dia kata memandangkan wabak ni sudah surut, maka SOP kempen perlu dilonggarkan. Jadi dalam satu surat dari Pakatan Harapan dia bercanggah. Ya. Maknanya ini wabak ni, penyakit apa ni, semuanya kelentong. Ini memang gaya Anwar lah. Ya. Jadi MOU ni buat apa? Sedangkan di Melaka 4 adun terlibat dalam menumbangkan kerajaan negeri. Itu pun 2 adun UMNO sebab UMNO tikam UMNO. Apa yang Anwar buat? Dia memuji-muji adun tu. Maknanya korang telah lakukan perkara yang baik untuk menumbangkan kerajaan negeri. Maknanya menyokong pilihan raya. Jika dah menyokong pilihan raya, jadi buat apa kekalkan MOU tu? Buat apa kerajaan yang juga menyokong pilihan raya negeri Melaka, malah sebahagian dari kerajaan tu iaitu UMNO telah mencetuskan pilihan raya, malah Presiden UMNO sendiri yang mencadangkan pilihan raya. Buat apa kekalkan MOU? Kat situ rakyat dah tendang bagi penampak ketui dekat PH. Kemudian di Sarawak dia bagi lagi. Ini dekat Johor dia masuk lagi. Ya, dari satu sudut dia kata tak perlu PRN sebab ada wabak penyakit. 2 perenggan lepas tu dia kata perlu longgarkan SOP sebab dia nak berkempen. MOU tak cerita. Jadi jelaskan kepada rakyat sejelas-jelas mungkin apakah alasan MOU. Ya, ini Anwar kena buat. Percayalah, jelaskan macam mana pun rakyat tak akan terima. Ya, dah cuba dah sejaya upaya di Sarawak, Melaka tak akan terima. Ini satu kebodohan mutlak. Ya, Ismail Sabri pun kena jelaskan. Sebab apa? Ismail Sabri secara tidak langsung sokong pilihan raya negeri Johor. Ya, dia beri kelonggaran kepada Hasni untuk membuat penetapan dan setuju. Ya, Dun Johor dibubarkan. Apabila tanya Hasni, Hasni kata Dun Johor perlu bubar sebab kerajaan negeri memerintah atas ehsan pembangkang. Jadi kerajaan negeri wajib dapat mandat baru supaya dia tidak perlu memerintah lagi atas ehsan pembangkang. Ya? Bukankah alasan ini perlu diguna pakai sekarang di peringkat
persekutuan. Ya, nampak Hasni Ismail Sabri dah tak kisah dah pasal wabak. Jadi bukankah perlu digunakan di peringkat persekutuan? Sama juga di peringkat persekutuan, kerajaan rapuh, dia memerintah atas ihsan Pakatan Harapan menerusi MOU. Jadi bukankah ikut logik Hasni ni perlu ada pilihan raya umum? Dan memandangkan logik ini harus diguna pakai di peringkat persekutuan, bukankah perlu ada PRU dan PRN Johor serentak bagi mengelakkan pembaziran duit rakyat? Ini Ismail Sabri sila jawab. Jadi pesan saya kepada rakyat Johor, tekan minta jawapan ini. Dan saya rasa kalau saya tak buat mesej ni pun rakyat Johor akan tetap tekan. Ya. Sila jawab. Ya. Sila jawab mengapa menggadaikan kerajaan, mengapa PH, mengapa BN, mengapa PN menggadaikan maruah mereka, memperlekeh kebijaksanaan rakyat dengan membuat segala apa perkara ni semata-mata sebab kemaruk wang, kuasa dan kedudukan. Ya. So itu mesej saya kepada rakyat Johor, dan jika anda ada soalan anda boleh bertanya sekarang. Sebentar lagi di ruang tajuk saya akan letak link kepada saluran Telegram saya dan link kepada artikel berkaitan. Pastikan anda sertai saluran Telegram saya dan baca artikel-artikel berkenaan, dan juga sentiasa layari thethirdforce.net untuk perkembangan terkini. Dan live ini akan diulang siaran di YouTube Regi JC Ritaudin pukul 9 malam ni. Jadi jika anda ingin menontonnya semula, pergi ke YouTube Regi JC Ritaudin dan rujuk juga kepada live semalam yang amat penting, dan mesej ringkas saya kepada Anwar. Ya, semalam ada 2 sebelum siaran ulangan malam ni. Jadi jika ada apa-apa soalan boleh bertanya sekarang, jika tidak saya akhiri live ya. Baik. Zamzani Abdul Ghani, mohon komen tuan mengenai permintaan ahli amanah yang meminta PH mempertimbangkan kerjasama dengan Bersatu dan PAS selain memikirkan kerjasama seperti Pejuang Warisan yang Muda. Sila ke YouTube Regi JC Ritaudin. Ada 2 video yang saya buat semalam, 1 live semalam dan 1 mesej pendek saya kepada Anwar. Rujuk dua-duanya, khususnya mesej pendek kepada Anwar. Sepintas lalulah, Anwar is nobody, ya, PH is nobody. Takkan Pejuang nak tunggang kegagalan, kebodohan Anwar. Ya? Anwar dah terdesak. Dia patut meminta maaf kerana memperlekeh perjuangan pembangkang dengan berdegil untuk jadi ketua pembangkang, kemudian memporak-perandakan pembangkang. Ya. Sekarang bila dah keadaan terdesak, sekarang bila PH dah jadi layu, mereka minta nak kerjasama dengan pihak-pihak lain. Ya. Sedangkan PH ni dah makin tak diterima rakyat. PH dah lemah. Cara Anwar minta pun tak betul. Sebetulnya Anwar beritahu, kami dah lemah, kami merayu atau kami meminta maaf, kami sanggup berbincang agar kita agar dengan jasa baik pihak ni, Pejuang ke apa ke, boleh kerjasama dengan kami. Ini tidak. Dia masih menganggap Pakatan Harapan ni hebat. Dia galakkan semua kerjasama dengan Pakatan Harapan. Persoalan saya kepada Anwar, Pakatan Harapan tu tinggal apa? Kau tinggal apa? You are nobody di pilihan raya negeri Sabah. Ingat lagi tak? Kau buat press conference, kau temberang satu Malaysia, kononnya ada majoriti meyakinkan untuk jadi Perdana Menteri. Beberapa hari sebelum PRN Sabah, apa jadi? Rakyat Sabah tendang muka hang. Kau nak masih nak belagak besar, masih nak belagak seolah-olah adalah satu is a blessing, ya, jika parti-parti lain bekerjasama dengan anda. Kau yang patut merangkak pergi kat diorang, minta maaf ampun, kemudian minta boleh tak PH kerjasama dengan mereka. Ya, cara pun dah tak betul. Ya, kau ingat parti-parti lain nak kekal duduk bawah payung kepimpinan awak, sedangkan satu Malaysia dah tolak awak. Fikir-fikirkanlah Anwar. Ya.
Sorry, ada lagi satu soalan. Anda permintaan amanah bersatu dan PAS kerjasama, ya. Suka hati amanah lah nak kerjasama dengan bersatu dan PAS, silakan lah, saya tak ada komen, ya? Sebab PH dah dalam keadaan terdesak. Okey, ini adalah percakapan pihak terdesak, ya, silakan lah. Ibrahim Muhammad, kemah besar, apa pendapat tuan? Boleh suruh Anwar berundur. Saya sebenarnya tak ada hak untuk bercakap bagi mana-mana pihak. Saya bukannya mewakili pejuang, saya bukannya mewakili mana-mana pihak, tetapi pandangan saya lah. Bolehlah suruh Anwar berundur lah. Muhammad Azmi Abdul Rahman, adakah dalam SPRM kelam kabut macam ni, ada kemungkinan mereka boleh buat apa sahaja dalam PRM Johor? SPRM ke SPR? Saya tak pasti, mungkin anda maksudkan SPR. Kemungkinan tetap ada, tetapi tahap mana, ya? Dalam mana-mana pilihan raya, kalau ada pun penipuan, tahap mana? Kalau gelombang perubahan besar, penipuan tahap mana pun susah nak atasi gelombang tersebut. Yang penting anda semua perlu galakkan rakyat Johor untuk keluar ramai-ramai, pecah rekod, ya? Pergi ramai-ramai, pilih alternatif dan tuntut jawapan terhadap soalan-soalan yang telah saya bangkitkan. Ahmad Tamizi Abu Seman, kenapa Sultan Johor boleh bersetuju dengan PRN Johor ni? Saya tidak pasti dan saya pun keliru. Kalau kita lihat kenyataan Sultan Johor terdahulu dan kemudian selepas itu dia bersetuju, saya tidak pasti dan saya tidak ingin komen. Tapi terima kasih Ahmad Tamizi, saya faham sebab benda ni menjadi adalah persoalan yang ditimbulkan oleh banyak pihak, ya, tapi saya tidak ada jawapannya. Tetapi satu soalan yang baik. Simon SH Wang, you are somebody, ha ha ha. Simon, saya dah perhatikan kebelakangan ini bila kritik Pakatan Harapan, dia terasa. Okey, tak apa Simon. Okey, sekarang ni I am somebody or I am nobody is immaterial, tak penting. Yang penting suruh pergi tanya Anwar secara umum, jawab persoalan saya, atau jawab persoalan ni, sebab bukan saya sahaja bangkitkan, ramai pihak yang bangkitkan. Bukan saya sahaja yang bertanya. Pelik ya bila kekalkan MOU ni, bukan saya sahaja, banyak pihak. So ini bukannya cerita satu pihak yang cuba mengeruhkan keadaan. This is overwhelming, ya. Malah rakyat dah tolak Pakatan Harapan sebab MOU tu. Jadi suruh Anwar jawab. Tak payah nak pelekeh orang yang bertanya. Sebaliknya minta Anwar jawab, beri jawapan spesifik kepada persoalan yang ditimbulkan. Why MOU tu kononnya untuk elak pilihan raya, sekarang apakah relevannya MOU tu? Ask Anwar tu jawab. Minta Mat Sabu jawab, minta Lim Guan Eng jawab, ya. Minta Amanah jawab mengapa hari tu bukan saya, ya, Amanah yang ugut akan tarik MOU jika Dun bubar. Sekarang Dun dah bubar, tanya Amanah bila nak tarik MOU. Simon tanya dia orang, ya. Mustafa Mus, tak sesuai sangat kerana ni sedang meningkat. Okey, penyakit ni bukan lagi jadi pertimbangan, percayalah. Okey, we sebenarnya bolehlah sekarang masuk fasa endemik walaupun belum diputuskan lagi. Jadi sebenarnya hidup dah seperti biasa dan sebenarnya pilihan raya sudah boleh. Kita lihat parti-parti sendiri dah mengaku. Ismail Sabri pun rela adakan pilihan raya, BN pun rela adakan pilihan raya, Perikatan Nasional pun rela ada pilihan raya, PH pun rela ada pilihan raya. Jadi tak timbullah soal sesuai ke tak sesuai. Wan Tebu, TM lah yang menjahanamkan PH. Tun Mahathir kot anda maksudkan, ya ke? Tak apalah, kita minta rakyat yang tentukanlah siapa yang menjahanamkan PH. Okey, sekarang ni kejatuhan teruk Pakatan Harapan ni, Mahathir bukan pengerusi dia, tapi rakyat tolak habis-habisan Anwar. Dan kau lihat di Sabah,
Warisan mendukung perjuangan Tun secara terbuka pada pilihan raya negeri Sabah. Ya. Orang penampak Anwar parti PKR di Sabah, walaupun Anwar mengumumkan menipu dia ada majoriti, tetapi warisan yang mendukung secara terbuka perjuangan Tun menunjukkan peningkatan berbanding dengan PRU14. Fikir-fikirkanlah, data tidak menipu. Ya. Okey. Muhammad Zack padan muka simple Simon. Kita jangan perli Simon. Saya terasa nak perli tapi saya tak perli. Saya cuma nak ketengahkan fakta kepada Simon. Apabila Simon memperlekeh saya, dia sebenarnya terlupa bukan saya seorang. Berjuta rakyat sedang tanya. Ya. Jadi pelekeh saya seorang tak guna. Sebaliknya, mintalah penjelasan daripada Mat Sabu. Mintalah penjelasan daripada Lim Guan Eng. Mintalah penjelasan daripada Lim Kit Siang yang beberapa kali kata perlu batalkan MOU. Mengapa tak batal? Minta penjelasan daripada Anwar Ibrahim. Ya. Sebab soalan yang saya tanyakan adalah soalan sahih, berfakta. Okey. Apabila anda pelekeh, anda menunjukkan kelemahan anda sendiri. So, Simon, don't show your own weakness. In fact, you should be objective. Ask Anwar to explain. Ya? Stanley Wong, selagi tak ada SOP yang mengarut ni, rakyat akan turun undi. Ada SOP ke apa ke? Kalau ada alternatif, saya rasa akan berlaku angin perubahan lah. Memang PRN ni rakyat dah meluat. Rakyat nak PRU. Okey? Rakyat nak PRU. Dan kalau PH dengan BN dengan PN ada akal, cetus je PRU. There is no way, tak ada apa-apa cara PH, BN, PN boleh jelaskan kepada rakyat. Logik di sebalik PRN Sabah, Johor, PRN Johor boleh tapi PRU tak boleh, sedangkan logik Menteri Besar Johor ni sebenarnya harus digunakan pakai di peringkat persekutuan. Kau pusing macam mana pun tak boleh jelaskan kepada rakyat. Ya. Zam-Zam, pejuang ada peluang ke menang PRN Johor. Jadi saya tidak ingin buat apa orang kata, ramalan. Saya dah beritahu semalam. Saya tidak ingin buat ramalan. Sebabnya di negara ini tidak ada sesiapa ada data ataupun pengalaman situasi ini di mana wujud satu cabang, ya, blok kuasa ketiga. Ini bukan blok kuasa ketiga keseluruhan, tapi satu cabang yang akan bertanding di Johor. Jadi ini pertama kali, ya. Jadi kita lihat sahajalah. Saya tidak ingin buat ramalan, ya. Sebab sebenar-benarnya saya pun tak ada data ataupun trend sebelum ni yang boleh meramalkan apa yang akan berlaku, ya. Baik, saya akhiri live ini. Jadi pastikan anda share ramai-ramai dan rujuk kepada ruang tajuk sebentar lagi di mana saya akan letakkan link-link yang berkaitan, dan pastikan anda rujuk juga dua live saya semalam di YouTube Regi JC Ritaudin, khususnya mesej saya kepada Anwar. Jadi dua live terakhir semalam, dua video terakhir di YouTube Regi JC Ritaudin, rujuk dulu sebelum siaran ulangan ini malam ni pukul 9 di YouTube Regi JC Ritaudin. Okey, saya ambil soalan terakhir. Said Azirul. Salam tuan, semua sahabat semoga dipanjangkan umur, dimurahkan. Terima kasih. Terima kasih. Zam-Zam, komen sikit ramalan Isham Jalil. Okey, Isham Jalil kita tahu adalah orang kuat Najib, dan dia menekan perlu ada PRU 15 awal, kita tahu. Tetapi saya tidak ada masalah peribadi dengan Isham Jalil, dan saya tidak ingin, ya, komen apa yang dibuat oleh Isham Jalil. Sebab walaupun saya tak setuju dengan banyak perkara atau kita bertentangan camp, tetapi I have some level of appreciation bagi orang yang dengan ikhlas berjuang untuk seorang pemimpin. Walaupun saya berpendapat
pemimpin yang diperjuangkan oleh Hisham Jalil ni, iaitu Najib, adalah seorang yang telah memporak-perandakan politik negara dan telah merosakkan segala-galanya. Tetapi saya tidak inginlah komen berkenaan dengan pendapat Hisham Jalil. Cuma saya sedih bila Hisham Jalil pun kadang-kadang ambil kesempatan menyerang Tun dengan tanpa berfakta, hanya dengan spekulasi, ya. Okey, saya saya Azirul. Pendapat kenapa rakyat sokong Najib dan Tun Mahathir kurang popular di mata rakyat, ini tidak benar. Di media sosial ditimbulkan persepsi, sebab media sosial kini kita dah detect dibanjiri oleh laskar cyber dalam jumlah yang besar, dan setiap laskar cyber ni ada 8-10 akaun Facebook dia, dan mereka dikerah untuk menyerang page-page yang mendukung perjuangan Tun ataupun mana-mana artikel yang dilihat menyebelahi Tun. Jadi persepsi ditimbulkan bahawa Tun dibenci di media sosial, dan persepsi ini cukup kuat. Tetapi percayalah, ramainya, majoritinya adalah laskar cyber. Baik, saya akhiri live ini sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.